Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Manusia dengan jin hidup dalam alam yang sama. Ini bermaksud mereka menggunakan ruang yang sama, tempat yang sama dan masa yang sama dengan manusia. Pertidahan ini ada kalanya mengakibatkan sesuatu yang buruk, iaitu gangguan jin dalam kehidupan kita. Kalau korang berminat untuk tahu, tonton video Abang daripada mula sampai habis. Dan kalau korang berminat, boleh subscribe channel Abang. Ia menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua benda-benda yang baik dalam posting-posting Abang yang akan datang. Gangguan jin sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama, secara alami ataupun secara semula jadi, seperti termasuk ke perkampungan jin secara tidak sengaja, atau kedudukan kita berada di tempat laluan jin. Yang kedua, gangguan yang disebabkan oleh jin yang dihantar oleh seseorang untuk mengganggu kita. Jadi hari ini Abang nak bercerita tentang tanda-tanda bagaimana kita dapat mengesan gangguan daripada jin. Tanda yang pertama ialah tidur dalam keadaan rimas, resah dan cemas. Tidur adalah cara bagaimana roh terlepas daripada jasad. Ada yang berpendapat tidur adalah mati sementara. Di waktu kita tidur, roh akan dapat merasakan kehadiran sesuatu termasuk kehadiran jin. Ini kerana roh berada dalam keadaan tidak berjasad, di mana ia sama keadaannya dengan jin. Jika roh dapat mengesan jin, roh akan mudah berasa cemas dan berasa resah. Ini akan dapat memberi kesan terhadap tindak tanduk seseorang. Jantung selalunya akan berdegup lebih kencang dan ada kalanya dahi akan dibasahi dengan peluh. Semua keadaan atau postur tidur menjadi tidak menentu. Tanda yang kedua adalah bermimpi sesuatu yang pelik. Tidur dapat memberi ruang untuk jin mengadakan komunikasi dengan manusia. Jin akan hadir dalam mimpi manusia dalam pelbagai bentuk. Hati-hati jika kita bermimpi bayi, kehadiran nenek kebayan, bermimpi binatang-binatang berbisa seperti ular dan kalajengking, atau bermimpi seseorang yang tidak kita kenali. Boleh dikatakan semua ini adalah jelmaan jin. Tapi ada kalanya jin akan hadir bukan dalam bentuk sesuatu, tapi lebih kepada sesuatu keadaan. Seperti kita bermimpi berada dalam hutan, berada di tengah-tengah rumah kosong, berada di tepi perigi buta, di tengah padang, ataupun berhadapan dengan sebatang pokok. Jin cuba memberitahu kehadiran mereka atau cuba untuk menakut-nakutkan kita. Mimpi pelik ini akan membuatkan kita berasa resah dan gelisah. Jadi jika ada di antara kalian yang punya mimpi seperti ini, sila rujuk pada orang yang pakar dalam hal-hal yang berkaitan dengan alam ghaib. Tanda ketiga ialah menangis dan ketawa sewaktu tidur. Bunyinya macam lucu kan? Ada kalanya sewaktu tidur kita tidak sedar apa sebenarnya yang kita lakukan. Roh yang terlepas daripada badan akan mengembara serata alam dan mengalami beberapa peristiwa, sama ada peristiwa gembira ataupun peristiwa sedih. Menangis atau ketawa adalah kesan daripada peristiwa yang dialami oleh roh. Pada dasarnya, tubuh kita akan lena sewaktu kita tidur. Tetapi, jika tidur diganggu oleh jin, tidur kita akan menjadi bercelaru. Kesan kecelaruan ini akan dizahirkan oleh tubuh kita dalam bentuk menangis atau ketawa. Jika kita dapati ada antara kawan-kawan atau ahli keluarga yang berkelakuan seperti ini sewaktu mereka tidur, segera gerakkannya. Ini bermaksud dia sedang diganggu oleh jin. Tapi jangan risau, gangguan jenis ini adalah bersifat sementara, bukan daripada jin yang dihantar oleh seseorang. Tanda yang keempat ialah terasa panas di bahagian belakang badan. Perkara ini dialami bukan sewaktu tidur,
tapi selalunya dialami sewaktu peralihan waktu, seperti waktu siang berpindah ke waktu malam, iaitu sewaktu-waktu maghrib. Bahagian belakang seseorang akan terasa panas seperti dilayur dengan api. Jenis gangguan ini boleh dikatakan agak berbahaya kerana gangguan ini bukanlah hal yang semula jadi. Selalunya gangguan ini berpunca daripada jin yang dihantar oleh seseorang. Jika jin yang dihantar bertinggung atau menempel di belakang seseorang, kita akan mudah rasa terganggu sewaktu melakukan sebarang aktiviti, terutama aktiviti yang melibatkan keagamaan. Nasihat abang, segera dapatkan bantuan daripada orang yang pakar jika ada yang mengalami gangguan seperti ini, supaya ia tidak menjadi lebih mudarat. Tanda yang kelima ialah perasaan tidak menentu, mudah marah dan fikiran bercelaru tanpa sebab. Ini juga berlaku bukan sewaktu mimpi atau sewaktu tidur, tetapi terjadi sepanjang hari. Kita semua tahu jin diciptakan daripada api, manakala manusia diciptakan daripada tanah. Jadi apabila ada gangguan daripada jin, badan kita akan memberi reaksi yang kurang senang. Kita akan mudah berasa marah dan rasa tidak selesa tanpa sebab. Elemen api yang wujud pada jin akan mengganggu elemen tanah yang ada pada manusia. Sebab itu dalam Islam, jika kita marah, disunatkan untuk mandi atau berwuduk supaya kepanasan elemen api daripada jin akan dapat dikurangkan. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini memberi pengetahuan tambahan untuk kalian semua tentang tanda-tanda kita sedang diganggu oleh jin, sama ada secara alami ataupun dihantar oleh seseorang. Sehingga berjumpa lagi dalam posting yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.